Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan dia, al-khamisu khutbatani qabla salah. Yang kelimanya, yakni kelima daripada syarat tambahan bagi sembahyang Jumaat berbanding dengan sembahyang Jumaat biasa. Sembahyang Jumaat biasa ada syarat-syarat dia. Manakala sembahyang Jumaat ada syarat tambahan lagi berbanding dengan sembahyang Jumaat biasa. Kelimanya iaitu kena baca 2 khutbah sebelum daripada sembahyang Jumaat, kena baca khutbah. Berarti kalau tak baca khutbah, hukum dia tidak sah sembahyang Jumaat tu. Hukum dia tidak sah sembahyang Jumaat tu. Berbanding dengan sembahyang Zuhur, sembahyang asar, maghrib tak perlu baca khutbah. Sembahyang hari raya kalau tak baca khutbah, tak jadi batal sembahyang hari raya. Sunat sahaja khutbah. Manakala sembahyang Jumaat wajib, syarat dia nak sembahyang Jumaat kena ada khutbah 2. Manakala rukun dia furuduhuma khamsatun, fardu ataupun rukun khutbah ada 5. Apa dia pula khutbah ni? Dia kena ada 5 rukun. Buat 5 rukun ni sahlah baca khutbah tu, sekalipun terlalu pendek. Ada orang baca khutbah panjang lebar, sedaknya lah khutbah dia, tapi tak cukup syarat rukun dia, maka tidak sah khutbah tu. Khutbah pula berbeza dengan khitabah. Khutbah dengan khitabah. Khitabah ni ceramah, khitabah ni ceramah. Dia tak ada syarat, tak ada rukun ke apa, dia pera alhamdulillah gitu ya, pera lalu hak tu ceramah. Maka dia tak ada syarat. Manakala khutbah dia ada syarat-syarat dia, ada benda-benda sunat dia. Khutbah dia. Beza pula dengan khitbah. Khitbah ni tun nama khitbah furuduhuma khamsatun, rukun khutbah ada 5. Pertama, hamdulillahi ta'ala, sebut alhamdulillah. Wajib baca khutbah. Kedua-dua khutbah pertama, khutbah kedua, semua sebut alhamdulillah. Nahmadu boleh baca, ahmadu boleh baca, hamidullah ta'ala boleh belaka. Hak penting kalimah hamdun dengan Allah. Kalau kita sebut alhamdulillahirrahman, tak sah, tak boleh. Kena sebut Allah, kena sebut alhamdu. Jadi kena perhatilah. Tok khatib kalau tak dengar dia sebut alhamdulillah, hamdulillah ke, hamidullah ke, nahmaduhu ke, ahmaduhu ke, hukum dia tak sah. Jangan sebut ashkurullah, sebut ataupun asnallaha, tak sah. Kena sebut alhamdulillah. Kedua, wassalatu ala rasulillah, selawat ala rasulillah. Tak boleh
Kita malah tukar. Nah, kata rahimahullahu rasulahu. Tak boleh. Ataupun barakallahu alaihi. Ataupun wa sallallahu alaihi. Tak sebut nama Muhammad. Sebut alaihi. Tak sah juga. Kena sebut. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena sebut nama. Ataupun nama dia. Ataupun Allahumma salli ala Ahmad. Boleh. Allahumma salli ala Nabi. Tambah halillah. An-Nabi. Sah. Ataupun Allahumma salli ala al-Hashir. Itu nama Nabi. Mahi. Nama Nabi. Aqib. Nama. Sah. Sebut ke apa? Salla boleh, usalli boleh, nusalli boleh berlaku deh. Wa sallallahu ala Muhammad. Boleh hukum dia sah, tak ada masalah apa. Jangan kata wa ala alihi ku Allahumma salli alaihi, tak sah, kena sebut. Wal wasiyatu bittaqwa, yang ketiga wasiat dengan bertakwa. Ittaqullah. Awak suruh orang bertakwa. Ittaqullah. Ataupun ati'ullah. Boleh juga. Ataupun suruh tu benda baik, larang benda mungkar. Tu dipanggil takwa. Kalau dalam khutbah tu dia tak sebut ittaqullah, tapi dia sebut benda suruh baik saja, tak larang benda takwa, tak dipanggil takwa lagi. Takwa ni kena ada dua. Suruh benda baik, larang benda mungkar. Maka dipanggil takwa. Yang kena ada dua benda Maka tiga benda ni kedua-dua khutbah kena ada. Khutbah yang pertama kena ada alhamdulillah, ada selawat, ada ittaqullah. Pendek ya khutbah sebenarnya. Lepas tu hak panjang-panjang tu, duduk ceramah dia lah, berapa dia lah. Bukan rukun khutbah. Tapi masuk dalam khutbah jugalah. Hak rukun dia hak ni, alhamdulillah. Tepat ni lah hak kata makruh berkeceknya ketika baca rukun ni. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan sembahyang. Kalau tak dengar baca rukun ni, kali duk boa ke duk gapo, boleh menyebabkan cacat sembahyang. Kalau tak cukup, tak dengar 39 orang tak dengar, maka hukum dia tak sah sembahyang Jumaat. Kalau dengar ada orang lain, cuma orang lain tak dengar lah. 39 tu dengar ada. Jadi makruh saja. Maka wajib watajibu hadhihi salah satu fi kulli minal khutbatain. Dua khutbah kena baca dua belakang. Kena baca alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Kena baca. Yang keempatnya, apa dia rukun khutbah yang keempat? Tiga ni kedua-dua khutbah. Ketiga ni tiga benda, alhamdulillah, selawat dengan ittaqullah pada dua-dua khutbah. Yang keempat ni apa dia? Qiraatu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, membaca satu ayat yang memberi faham pada salah satu. Baca ayat Quran. Pada khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Tetapi afdalnya sunat baca pada khutbah yang pertama. Jadi khutbah yang pertama kita buat 4 benda. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Duduk. Habislah khutbah. Pendek sangat ya. Yang kelimanya, doa lil mukminin fi saniyah, baca doa kepada orang mukmin pada yang khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua baca doa bagi orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Habislah khutbah. Tu sahaja khutbah. Jadi khutbahnya kena pokok kita kena perhati. Ada setengah tok khatib ni baca khutbah minat ceramah sehingga lupa rukun-rukun khutbah. Pertama alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. 3. Lepas tu baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Habis kata. Duduk. Lepas tu duduk ni sunat bagi tok khatib baca qul huwallah. Ketika duduk ni tok khatib tu baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam. Dan sunat berdoa bagi orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma arhamhum.
Bagi orang yang mendengar pula, orang yang mendengar khutbah sunat baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika mimma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sunat bagi orang yang dengar khutbah baca Sayyidul Istighfar. Sunat istighfar pada ketika terimai duduk di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Terimai pun bangun sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Turun selalu. Sunat kita baca khutbah pendek. Sunat kita baca hari Jumaat ni khutbah yang pendek dan memanjangkan sembahyang. Hak tu hak sunnah nabinya. Nabi baca khutbah yang pendek dan memanjangkan sembahyang. Hak ni terbalik pula. Khutbah panjang, sembahyang pula pendek. Tak buat dua-dua. Molek waksa tak apa dah, pendek dua-dua. Khutbah pendek, sembahyang pun pendek. Waksa tak apa jadilah. Syurutuhuma, syarat pula. Syarat dua khutbah. Saat ni rukun khutbah 5 ni. Rukun khutbah 5. Ni syarat pula. Syarat dia sebelum daripada khutbah. Ya beza apa dia rukun dengan syarat, kita sebut dah rukun benda yang mesti dilakukan ketika melakukan ibadat khutbah tu. Mesti kena baca. Ketika buat ibadat khutbah tu sebut alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, baca Quran. Duduk lepas tu bangun pula. Tu rukun dia, rukun dia baca pula. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. 5 benda kena sebut di dalam khutbah. Manakala syarat dua khutbah pula, pertama kena berdiri. Al-qiyamu 'aliman qadara. Tengok, kena berdiri. Sunat syarat dia tu kena berdiri. Tak usah baca khutbah sambil tidur, sambil apa dia. Kaedah dia khutbah ni rukun dia seperti sembahyang. Maka kalau mampu wajib berdiri. Wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Bukan tok khatib tu sungguh, bukan dia sungguh tu. Memang rukun dia kena baca, memang syarat dia kena baca. Khutbah tu dalam keadaan berdiri dalam keadaan berdiri. Kalau dia sakit tak mampu macam semaya pun okey, boleh baca dalam keadaan duduk. Kalau dia sakit lagi boleh baca dalam keadaan menyengging lagu tu. Tapi kalau tok khatib baca menyengging tak nampak apa dah lah, nusuk celah mihrab dah lah sebelah mimbar dah lah, tak nampak apa dah lah. Maka ketika dia tak boleh nak baca sambil duduk sambil gapo, afdalnya dia tukar dah, ganti orang lain dah baca khutbah. Dan kedua-duanya, rukun yang pertama, khutbah kaunuhuma bil arabiyah, keadaan khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua mesti menggunakan bahasa Arab. Rukun dia tu alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, kena sebut dengan bahasa Arab. Baca ayat Quran, lepas tu baca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, baca tu dengan bahasa Arab. Manakala ceramah hak panjang-panjang tu, syarah tu tu bahasa Melayu pun tidak apa, tak ada masalah apa. Wa ba'da zawal, dan syarat dia lagi khutbah mesti selepas masuk waktu zuhur. Kalau tak masuk waktu zuhur, 5 minit lagi nak masuk waktu zuhur, katanya tok khatib saya nak baca khutbah dah, baca awal lah, siap awal sikit Jumaat ni. Tak boleh. Mesti sehinggalah masuk waktu zuhur. Bila azan habis dah, kata habis pun tak apalah, hak penting masuk dah waktu zuhur. Syarat seterusnya duduk di antara al-julus bainahuma bitama'ninah, duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, duduk secara tama'ninah. Duduk tama'ninah yang mana? Duduk sekadar apa? Sekadar baca qul huwallah. Hak tu afdalnya. Paling kurang baca tama'ninah qadar subhanallah, tetapi afdalnya qadar dipanjangkan lebih lagi qadar baca surah qul huwallah. Duduk tu. Duduk sunat qadar baca qul huwallah. Duduk tu sendiri wajib, hukum dia mesti kena duduk. Dalam mazhab kita dua khutbah tu mesti duduk. Tak boleh kita pakai berhenti sebentar lepas tu sambung lalu khutbah yang kedua. Alhamdulillah, orang tak boleh. Mazhab lain Hanafi boleh, mazhab Syafi'i wajib kena duduk di antara dua khutbah. Isma'ul adad allazi tan'aqidu bih, dan memperdengarkan
Bilangan yang terjadinya Jumaat dengan dia. Berapa orang? 39 orang. Tok khatib tak payah dengar dah. Kalau tok khatib hok baca khutbah tu pekak pun tak apa, sebab dia faham apa yang ia baca, dia faham kandungan khutbah. Dia pekak tak apa, hok penting hok 39 orang hok tu mesti kena dengar dan dia mesti memperdengarkan. Iaitu mesti dia kecek biar orang 39 orang tu mesti dengar. Lah ni beratus orang dah baca dengar khutbah. Wal mualaq bainahuma wa bainas solah, dan mestilah mualaq berturut-turut di antara dua khutbah dan di antara sembahyang. Okey, baca khutbah. Lepas pada baca khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Okey, selalu tu sebut kepada tok imam tok bila aqimis solah. Aqimis solah. Jangan aqimus solah. Aqimu tu maknanya khitab kepada jamak, kita kepada orang ramai. Tapi kita suruh Tok Bila ya suruh qomat sembahyang. Maka nak suruh Tok Bila qomat sembahyang kita sebut aqimis solah. Aqimis solah. Jangan aqimus solah. Aqimu ni kita suruh orang pakat qomat belakang ramai-ramai. Mana boleh. Hujung qomatnya Tok Bila seorang. Maka nak suruh seorang baca dia aqimis solah. Mesti mualak, jangan dua kerja Jangan lepas pada khutbah galik duduk main qadarnya adalah sembahyang sunat 2 rakaat. Mai sunat 2 rakaat Kalau lebih daripada tu, misalnya sembahyang sunat 2 rakaat ni misalnya 2 minit ataupun 1 minit. Mesti jangan senggel di antara khutbah dengan sembahyang lebih daripada seminit. Ni ada satu penyakit tok khatib dekat nak semaya, dia turun daripada mimbar, duduk di sejadah, dia duk ngepek kepada makmum. Duk ngepek dia cerita lah, duk gap. Maka masa yang ia ambil jarak di antaranya panjang kadang-kadang. Maka kita takut terlepas mualak, batal lah sembahyang Jumaat hari tu. Jadi cari masa lain. Kalau tok khatib nak ngepek, cari masa lain. Jangan masa di antara khutbah dengan sembahyang. Wa taharatul hadasain, hendaklah orang yang baca khutbah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan seterusnya taharah anin najasah wa satrul aurah, dan bersih daripada najis. Cuci daripada hadas kecil hadas besar. Tok khatib jangan batal semaya, terbatal semaya ke mana? Kalau terbatal semaya, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ittaqullah, buat batal semaya. Pas lagu mana batal semaya? Tak boleh baca khutbah. Yang kena turun, dia ambil semaya, sambung pula. Ittaqullah, Allah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah. Sambung. Boleh sambung, tak apa khutbah, dia berbeza dengan semaya. Semaya kalau terketuk gak pakai batal, kena start mulalah. Bersih daripada najis. Najis pada pakaian dia supaya semaya tu. Ambil khutbah ni supaya semaya. Wasatrul aurah, dan menutup aurat daripada pusat ke lutut. Tapi tak pernah kita tengok tok khatib ni gapo dia? Pakai kain tuala saja baca khutbah. Semua pakai jubah, pakai gapo Faslun, benda-benda sunat khutbah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Al-Faslu Sadis fi Hubbil Jah, fasal yang ke-6 pada menyatakan suka, kasih, menyatakan kasih akan kemegahan. Jah ni pangkat, kemegahan, kebesaran, kehaibatan. Ni dah. Jah ni, maka orang kata ni penyakit hati ni. Suka kepada harta boleh kira lagi, tapi suka kepada pangkat lebih berat daripada suka kepada harta. Seorang yang suka kepada harta, paling kurang dia dapat harta. Dia suka harta kan? Cukup kumpul harta. Okey, boleh harta. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau orang suka pangkat ni, harta tak boleh. Gapo dia pun tak boleh. Yang penting dia nak kemegahan. Demi kemegahan dia,
ada setengah rela beri duit kepada orang nak tunjuk dia megah. Maka orang yang suka kepada kemegahan adalah orang yang paling rugi. Kalau orang suka kepada harta boleh kira lagi, boleh harta. Tapi orang suka kepada kemegahan dan pangkat, dia akan korbankan pangkat, dia pun harta dia ke gapo untuk kemegahan, untuk pangkat, untuk gapo dia kebesaran dia. Ni penyakit hati, wajib kita kena buai daripada hati kita. Kalau hati kita masih ada rasa nak sungguh dipuji orang, suruh rasa ada pangkat di sisi hati orang, masuk dalam majlis nak suruh orang cium tangan kita, nak duduk di hadapan gapo dia, maka hak ni suka kepada kemegahan, suka kepada pangkat dan kekuasaan. Jah tu panggil. Maka orang lagu ni hati dia ada masalah dengan Allah, hati dia masih belum bersih. Tak boleh kecek tasawuf lagi lah. Orang ni bukan orang sufi lagi, orang masih duk bersih ke hati. Adapun hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan, maka iaitu dicela oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sendiri, cela dan keji perbuatan orang ni. Apa dia? Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya negeri akhirat, yakni negeri akhirat yang baik. Negeri akhirat belaka, syurga, negeri akhirat, neraka, negeri akhirat. Negeri akhirat yang baik, yakni syurga Allah, itu aku jadikan akan dia, akan syurga itu bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu orang saat ni akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkehendak ia membinasakan orang dalam bumi. Katanya Allah Ta'ala, akhirat itu kami beri, kami sediakan untuk orang yang tidak suka meninggikan diri dan tidak suka membuat kekacauan atas muka bumi. Kalau orang suka buat kerosakan, kalau orang suka kemegahan, maka tidak ada akhirat bagi dia. Apa maksud tak ada akhirat? Dia akan pergi akhirat juga. Akhirat yang baik, yang ni syurga tak ada. Dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang bertakwa. Apa maksud takwa? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kalau buat apa Tuhan suruh, buat dah. Hak Tuhan larang, ada lagi. Maka tidak ada lagi sifat takwa. Takwa ni makam yang tinggi. Ada orang tu Masya Allah dah, ilmu dia Masya Allah, amalan dia Masya Allah, pengajian dia, gapo dia apa Masya Allah, maksiat pun dia tinggal dah. Tetapi ada satu maksiat dia tak tinggal. Tak ada sifat takwa lagi. Dia kena tinggal habis baru ada sifat takwa. Kena buat habis hak Tuhan suruh fardu ain, hak dia mampu. Ni ngaji fardu ain tak sih tiba-tiba kecek bak saya lah orang bertakwa, rasa saya orang baik. Tak ngaji ilmu fardu ain rasa orang baik, kena tipu di setan. Macam-macam. Ilmu fardu ain tak sih dok ngaji. Dok ngaji ilmu qasi-qasi. Tiba-tiba rasa saya baik di sisi Allah. Saya tak curi, saya pergi balasah, saya pergi gini, saya baca Quran, saya belajar. Tapi tak belajar ilmu fardu ain. Kena belajar ilmu fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ni duduk ngaji ilmu lain. Kalau mengaji ilmu lain, tak mengaji ilmu fardu ain, hukum dia berdosa. Kerana apa? Kerana hak fardu dia tak buat, dia buat hak sunat. Seperti orang yang tak semaya subuh, dia bangun tahajud. Tak ada cerita-cerita kalau jenis nak kata gua no. Hak ni tak sih semaya. Tak sih mengaji ilmu fardu ain. So Allah dia tak sih semaya. Lagu tu. Dan mengaji ilmu lain, tak mengaji ilmu fardu ain ni menyebabkan kekeliruan di dalam agama. Orang lain ni mengaji hadis. Tak sih mengaji ilmu tauhid. Mulalah apa hak dalam hadisnya pegang belaka. Hak bercanggah dengan ilmu tauhid pun bercanggah itu juga. Tak tahu apa hak benda fardu ain, tak tahu apa benda sunat. Kita tak pernah baca hadis pun tidak berdosa. Tak pernah baca hadis tak berdosa. Tetapi kalau kita tidak ada akidah, tidak ada kepercayaan, tak kenal Allah, maka berdosa dan tidak sah iman kita. Kena belajar macam mana benda yang fardu ain dan hak tidak fardu ain. Sabda Nabi SAW, hubbul mal wal jah yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u baqala. Artinya kasih akan harta dan kemegahan
itu menumbuh ke keduanya itu akan sifat munafik dalam hati, yakni suka kepada harta dan suka kepada pangkat ini menumbuh ke, menyubur ke dalam hati kita sifat-sifat munafik. Orang apabila saya harta mula nak jadi munafik, kecek jadi tak betul, janji jadi menipu. Kerana apa? Kerana suka kepada harta. Kerana suka kepada pangkat, maka dia ada sifat munafik. Janji dimungkiri, amanah dikhianati. Apa? Sebab dia suka kepada pangkat gapo. Dia kata kiahnya seperti air menumbuh ke sayur-sayur. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal jahwa intisyarus sayti wa huwa mazmumun illa liman syahharahullahu ta'ala linashri dinih wa dunyah. Artinya ketahui olehmu bahawa jah itu ni Imam Ghazali sebut gapo dia gak? Pakak-pakak ni gapo dia masuk pangkat. Pangkat ni kata gapo? Pangkat itu iaitu masyhur sebutan pada orang. Intisyaru sayti. Intisyar ni maknanya tersebar. Sayti ni maknanya suara benar. Sebabnya tersebarnya cerita mengenai peribadi dia, tersebarnya cerita dia, nama-nama dia tersohor disebut di bibir-bibir orang. Suka disebut lagu tu. Tu dipanggil jah, pangkat ni. Kalau orang ni suka lagu tu. Kadang-kadang orang ni dia pangkat tinggi tapi dia tak sohor, tak ada orang sebut nama dia. Maksud jah ni pangkat ni suka nama dia masyhur disebut-sebut orang. Dia panggil popular. Ni ustaz ni bersohor ni, ustaz ni populariti ni, ustaz ni artis ni, misalnya berat suka nak jadi popular lagu tu pergi ke orang agak suruh orang ustaz tu pukul gambar sekali gila kepada masyhur lagu tu. Maka hak tu jangan suka kepada benda tu kecuali dan iaitu dicela oleh syarak benda lagu tu ada perasaan dalam hati seseorang tu nak suruh nama dia disebut orang, cerita mengenai dia tersebar, ni adalah hati ada masalah. Melainkan bagi orang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala, tak usah kira lah dia Tuhan awak masyhur, kita nusuklah ke mana pun duduk dalam hutan kau, orang akan mari cari kita kerana Tuhan dah masyhurkan nama kita. Hak tu kita tak boleh nak buat guna dah. Maka kita nak lari, kau nak gaul, tak boleh nak kata guna dah. Apabila tu hak penting jangan ada dalam hati kita suka kepada glamour, suka kepada popular lagu tu. Tapi kalau dia tu yang masyhur ke dia, tak boleh nak buat guna dah. Tengok Syekh Abdul Qadir Jailani, paklah ni orang sebut nama dia. Dia suka ke? Tak suka nama dia suruh. Tapi dah Allah Ta'ala masyhurkan nama dia. Ulama-ulama, orang yang soleh dengan Allah Ta'ala, orang yang ada nur dengan Allah Ta'ala kerana memasyhurkan agamanya dan dunianya, maka Tuhan masyhurkan orang tu kerana agama ataupun kerana dunia. Nak kata guna dah. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tazallal wala tashhar wala tarfa syakhsaka lituzkara bi ilmin wa ghairihi waqtum wasmut taslam tasurrul abra wa tughizul fujjar. Katanya Sayyidina Ali, hinakan dirimu. Apa maksud hinakan dirimu? Bukan kita pergi makan sapuh, bukan kita pergi di masjid kepik kepala kita di pagar masjid, bukan kita pergi minum air dalam tandah. Dok tu panggil gila, tu menghina diri, berdosa pula. Wak kerja lagu tu. Pas lagu mana menghina diri? Jangan ada rasa nak masyhur. Jangan rasa bukan kata hina diri, gapo dia pecak seluar depan orang. Sudah tu tak betul tu. Pas kita ada orang kata tu wali pecak seluar, hak tu dia tak khabar, dia fana, hilang akal. Tapi kalau dia nak ikut Nabi Muhammad, dia ada molek, dia ada sedar, dia ada bakok gapo semua, dia tak buat kerja lagu tu dah. Hinakan dirimu, yakni jangan suka masyhur. Duduk dalam majlis, duduk belakang, belajar. Jangan ajar duduk depan, jangan ajar duduk masyhur. Ni siap tanya ke, dia mau kenal kau dak saya ni. Saya lah suhud. Gila ke suhud. Jangan engkau masyhur ke, tak hina ke diri, sembunyi ke kemasyhuranmu, maka jangan kamu suka masyhur ke diri kamu.
Suka glamour ke masuk goni nak suruh kita ni masyhur nama kita. Hak ni kalau tujuan diri kita. Tapi kalau tujuan dakwah, tujuan nak sebar agama bukan kepentingan kita tetapi untuk sebar ke pelajaran, nak sebar ke ilmu Allah, nak sebar ke ilmu fardu ain, tetapi tersebar. Habis sebar masuk dalam internet kau apa dia? Kita jangan ada perasaan nak masyhur. Tetapi nak sebar ke ilmu Tuhan, sesebarlah sebanyak mungkin, seluas mungkin. Dalam internet kau dalam gapo tak apa. Yang penting jangan ada perasaan nak bangga ke diri, masyhur ke diri untuk tujuan diri kita sendiri, nafsu. Tapi kalau untuk tujuan agama Allah, kita masyhur ke nama kita untuk tujuan agama Allah, tu boleh pula. Kita sebut dah, hati tu ada masalah. Kalau hati tu buat sesuatu kerana diri dan nafsu, itu dicela oleh Allah. Tapi kalau diri buat itu bukan kerana diri dia, tapi kerana agama Allah, maka itu dibenarkan oleh syarak dan benda itu menjadi majal dakwah pahala. Dan jangan engkau angkat dirimu supaya disebut oleh orang. Akak diri. Akak pribadi kita. Royak cerita. Puh dalam laman web. Maha Guru. Dewa sayak labuh telah berjalan makan nasi. Makan nasi pun diroyak juga. Maka dia telah berjalan dengan begitu hebat, tergebel sikit-sikit. Jadi kecek gapo dia lagu tu. Ada tu dia sendiri puh. Kalau anak murid dia puh tu boleh kira lagi. Ni dia sendiri puh. Maka berjalan dengan Allah Ta'ala. Macam-macam. Percakapan ni kita nampak tu, kata-kata tu Masya Allah. Kalau betul daripada hati dia, wali dah dia. Tetapi semata-mata bermain keindahan kemanusiaan lidah, bermain lidah saja, tidak ada hakikatnya di dalam hati. Kita tengok kalau orang-orang sufi sungguh, kita tengok dia tak payah nasihat kita jadi nak berzikir, kita jadi nak buat ibadat. Tetapi kalau orang yang mulut saja kita dengar Masya Allah perkataan dia, asyik saya, tapi lagu tu ke? Ada Allah Ta'ala akan zahirkan. Dalam hikayat kata, setiap perkataan yang keluar sebenarnya diselaputi oleh gapo dia ada di hati kita. Hati kita niat gapo dia, maka perkataan kita akan menghiasi perkataan kita adalah niat kita. Sebab tu saya kata kalau orang niat tak betul, lama-lama nampak di perkataan dia. Akhir sekali timbul juga. Kecek-kecek akhir sekali nampaklah kepada dunianya. Waktu apa dah? Dan sembunyi olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu, dan diam engkau nescaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyukurkan akan segala orang soleh dan menyakitkan hati orang fasik. Maka kita ni jangan suka masyhur. Ingat, kalau kita suka dia, maka kita akan selamat. Hak ni mulut ni Allahu Rabbi. Internet kau gapo dia, Facebook kau gapo, suka sangat nak kata kat orang, suka sangat nak menjawab isu orang, suka nak kritik orang. Akhir sekali kita tak jadi selamat. Orang akan kritik, orang akan kita gapo. Senyap saja kita akan selamat. Katanya Imam Ghazali, katanya Sayyidina Ali, duduk senyap kamu akan selamat. Maka kamu menggembira ke orang soleh tengok musnya, bagusnya lah budak ni. Tak ada kata gapo dia, orang kata ke dia pun dia tak komen gapo dia, senyap. Ni orang komen dia adalah dia salah, dia tak mengaku pula, habisnya kubai pula kau salah. Sebab apa? Kerana ada setengah orang tu dia ego. Apabila dia salah, dia sudah. Orang tegur dia, patut dia kata Allah saya salah, minta maaf. Saya mungkin tersalah, saya mungkin manusia. Maaflah saya sekalipun saya belajar, saya mungkin tersilap. Tapi dia mempertahankan kesilapan dia. Kau salah dah pula. Kau salah, akhir sekalinya menipu. Akhir sekali boluk dengan dosa lagu tu. Kerana katanya ulama, satu kesalahan, satu dosa merupakan pintu kepada dosa lain. Kita buka pintu. Ada pintu lagi. Sekali kita menipu, sekali kita salah, patut kita berhenti dah daripada buka pintu tu. Tak, kita buat kesalahan pula. Akhir sekali maka buka pintu sehinggalah kepada neraka katanya.
Dan menyakit ke hati orang fasik. Orang fasik ni kalau duduk kata kita, kalau kita buat senyap, dia sakit hati. Jangan kita jawab. Kalau kita jawab, dia koho suka, koho layan dia, koho masyhur nama dia. Kita senyap saja ikut dia lah. Maka lepas dia puas, dia pun senyap. Wallahu a'lam.